Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 yang terdiri daripada tulasi anak perempuan Subramani, Siti Aminah binti Muhammad Razak, saya Muhammad Saifuddin bin Sa'dun, Insyirah binti Asyari dan juga Jivia anak perempuan Sugumaran. Kami akan membentangkan perbandingan kurikulum pendidikan kimia di antara Malaysia dengan Singapura. Antara sebab mengapa kami memilih negara Singapura untuk dibandingkan dengan Malaysia. Yang pertama, Singapura mempunyai sistem pendidikan bertaraf tinggi dan digambarkan terkemuka di dunia pada tahun 2010. Sudah pasti banyak perbezaan yang boleh dibuat di antara Malaysia dengan Singapura dari segi pedagogi dan penilaiannya. Sebab kedua adalah Singapura menggunakan strategi Teach Less, Learn More yang dapat memberikan inspirasi kepada guru-guru. Dengan kajian mengenali Singapura ini, kami sebagai mahasiswa pendidikan yang bakal menjadi guru tertarik dengan strategi yang digunakan iaitu Teach Less, Learn More. Jadi dengan memahami konsep yang digunakan, dapatlah kami mengapply atau mengaplikasi dalam pengajaran kami pada masa akan datang. Sebab ketiga adalah Singapura mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Ini dapat memberikan kelebihan kepada kami untuk memahami dengan mudah sistem kurikulum mereka dan dapat membuat pembandingan dengan baik. Seperti yang terpapar di sebelah saya ini adalah kedudukan negara-negara berdasarkan kualiti pendidikan kurikulumnya di peringkat antarabangsa, di mana kita lihat Singapura menduduki tangga yang keempat dengan jumlah skor 1630. Jadi segala isi kandungan yang dibincangkan berdasarkan model kurikulum Tyler yang mempunyai 4 asas iaitu objektif, apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai. Yang kedua, pengalaman pembelajaran iaitu bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif. Yang ketiga, menyusun pengalaman pembelajaran untuk pengajaran yang berkesan. Yang keempat, penilaian iaitu bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai. Seterusnya, sistem pendidikan. Saya telah pun membuat perbandingan mengenai sistem pembelajaran atau sistem pendidikan antara negara Malaysia dan juga Singapura. Saya telah menilai daripada beberapa aspek, antaranya tujuan sistem pendidikan asas di kedua-dua negara, ujian atau peperiksaan, subjek dan juga bahasa yang digunakan. Yang pertama ialah tujuan sistem pendidikan itu sendiri. Di Malaysia, tujuan sistem pendidikan ialah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang memenuhi keperluan negara dan membuat perkembangan dari segi kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik dengan pesat. Sistem pendidikan di Malaysia ditadbir oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Pendidikan Malaysia kini ialah Dato' Dr. Razzie Jidin. Manakala di Singapura, sistem pendidikannya disedia oleh pihak Kementerian Pendidikan Singapura. Tujuan utama pendidikan di Singapura ialah agar dapat melahirkan masyarakat Singapura yang mempunyai budaya tinggi dalam pelbagai aspek, antaranya dalam hal etika, disiplin dan perilaku sosial, serta untuk meningkatkan kreativiti generasi akan datang. Seterusnya ialah sistem pendidikan asas di kedua-dua negara. Sistem pendidikan asas di Malaysia dan Singapura hampir sama, iaitu mereka mempunyai beberapa peringkat. Peringkat yang pertama ialah pendidikan prasekolah, yang kedua pendidikan sekolah rendah, yang ketiga pendidikan sekolah menengah dan yang keempat pendidikan lepas menengah. Namun, apa yang membezakan kedua-dua negara ini ialah di Malaysia pada peringkat sekolah rendah kita mempunyai dua jenis sekolah, iaitu sekolah rendah kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan. Ibu bapa boleh memilih untuk menghantar anak mereka sama ada ke sekolah rendah kebangsaan biasa ataupun sekolah rendah jenis kebangsaan Cina atau Tamil. Namun di Singapura mereka tiada pilihan tersebut. Dari aspek ujian dan peperiksaan yang dijalankan, kita boleh lihat bahawa lebih banyak ujian awam yang dijalankan di Malaysia berbanding di Singapura. Di Malaysia, kita terdapat ujian peringkat sekolah rendah UPSR untuk murid darjah 6, penilaian tingkatan 3 PT3 untuk pelajar tingkatan 3, sijil pelajaran Malaysia SPM untuk pelajar tingkatan 5, sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan sijil tinggi agama Malaysia STAM.
Manakala di Singapura, mereka mempunyai 3 ujian penting iaitu Primary School Leaving Examination PSLE untuk murid sekolah rendah, Sijil Pelajaran Singapura Cambridge peringkat biasa CGE peringkat O untuk pelajar sekolah menengah dan Sijil Pelajaran Singapura Cambridge peringkat lanjutan CGE peringkat A bagi pelajar yang mengikuti program kolej rendah. Dari aspek bahasa pula, di Malaysia untuk sistem pendidikannya kita menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Sebagai contoh, untuk subjek kimia, ada sesetengah sekolah di Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu dan ada juga yang menggunakan bahasa Inggeris. Manakala di Singapura, bahasa yang digunakan ialah bahasa Inggeris. Di Singapura, bahasa ibunda tetap diajar tetapi hanya digunakan untuk subjek itu sahaja. Untuk subjek lain, mereka tetap menggunakan bahasa Inggeris. Yang terakhir, bagi perbandingan subjek pula, di Malaysia, semasa pendidikan sekolah rendah, mata pelajaran wajib ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Manakala di Singapura, mereka mempunyai 4 mata pelajaran teras iaitu bahasa Inggeris, matematik, sains dan bahasa ibunda. Bahasa ibunda terdiri daripada bahasa Mandarin, bahasa Melayu dan bahasa Tamil. Peringkat sekolah menengah pula, di Malaysia terbahagi kepada 2 tahap iaitu menengah rendah bagi pelajar tingkatan 1 sehingga pelajar tingkatan 3. Antara subjek teras yang perlu dipelajari ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka akan dinilai dalam pentaksiran tingkatan 3 PT3. Kemudian, berdasarkan keputusan peperiksaan ini, mereka akan dimasukkan ke aliran yang bersesuaian untuk menengah atas, iaitu bagi pelajar tingkatan 4 dan 5. Mereka boleh memilih aliran berdasarkan minat mereka. Terdapat 4 pilihan aliran yang berbeza, iaitu aliran sains, aliran sastra, aliran agama dan aliran kemanusiaan. Sebagai contoh, untuk aliran sains, mereka akan belajar subjek seperti kimia, fizik, biologi dan matematik tambahan. Di Singapura, pada peringkat sekolah menengah, seseorang pelajar itu biasanya mengambil 7 atau 8 mata pelajaran antaranya kimia, fizik, biologi, sejarah, matematik asas, bahasa Jepun, bahasa ibunda, bahasa tambahan dan juga bahasa Perancis. Objektif merupakan satu aspek penting dalam merangka satu sistem pembelajaran yang sistematik dan tersusun. Di dalam hal ini, kita akan menganalisis apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai. Setiap negara pasti mewujudkan falsafah pendidikan untuk memperkembangkan lagi kemahiran pelajar berdasarkan keperluan semasa. Maka, Malaysia dan Singapura telah menggubal falsafah pendidikan negara masing-masing yang akan menjadi bimbingan sistem pendidikan negara. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia menjelaskan tentang usaha untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan sebuah insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jika di Malaysia, mereka telah mewujudkan satu kerangka yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM untuk melahirkan individu yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka yang mengandungi kesepaduan 6 tunjang iaitu komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi dan kerohanian dan nilai juga diguna pakai dalam mencapai matlamat di dalam KSSM Kimia bagi menjadikan pelajar ke arah menghadapi kepesatan era pembangunan dan teknologi cabaran abad ke-21. Di dalam hal ini, negara Singapura juga telah mencipta satu model pembelajaran dan pengajaran PDP yang dicipta berdasarkan pengalaman masa lalu yang mempersoalkan tentang bagaimana pelajar belajar dan bagaimana guru mengajar. Model yang dikenali sebagai The Singapore Teaching Practice STP yang mempunyai 3 komponen utama iaitu falsafah kurikulum Singapura, asas-asas pengetahuan dan amalan pedagogi. Di dalam ringkasan falsafah kurikulum Singapura, mereka meletakkan kepercayaan kepada pendidikan yang holistik dengan yakin bahawa setiap pelajar mereka mempunyai minat terhadap pembelajaran. Mereka juga berhasrat untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, membangunkan kemahiran berfikir dan membina pengetahuan pelajar untuk memperkembangkan lagi jurang pembelajaran negara.
Secara keseluruhannya, setelah meneliti perbandingan antara matlamat kurikulum pendidikan, khususnya bagi subjek kimia di negara Malaysia dan Singapura, kami dapati bahawa kedua-dua negara ini mempunyai fokus yang tidak jauh bezanya, terutamanya dalam memberikan pelajar pengetahuan asas-asas kimia untuk diaplikasikan dan menyediakan pelajar ke arah pendidikan lanjutan untuk masa akan datang. Keketaraan antara matlamat kurikulum kimia mereka adalah apabila negara Malaysia bermatlamat untuk menghasilkan murid berliterasi sains dengan memberi pengalaman pembelajaran dalam mendalami ilmu kimia. KSSM Kimia mempunyai 8 objektif khusus yang berfokus untuk memantapkan kecenderungan pelajar dalam mata pelajaran kimia dan memperhebat keupayaan untuk menyelesaikan masalah. Negara Singapura pula bermatlamat untuk mempersiapkan pelajar ke arah pengetahuan asas kimia serta menganalisis dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan seharian. Mereka mempunyai 5 objektif khusus bagi subjek kimia dan lebih menekankan aspek kompetensi abad ke-21. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas dalam portal Kementerian Pendidikan di Singapura yang telah mengenal pasti senarai kecekapan yang penting untuk pelajar berkembang bagi mempersiapkan mereka untuk masa hadapan. Mereka telah mencipta satu kerangka tersendiri berkaitan matlamat mereka dalam mencapai kompetensi abad ke-21 yang berhasil dengan menekankan nilai sebagai teras perwatakan seseorang. Dengan cara ini, mereka mampu melahirkan pelajar yang berintegriti, yakin dengan diri sendiri, mampu bekerja di dalam kumpulan, kreatif, berkomunikasi dengan berkesan dan memahami apa yang diterajui oleh negara. Pedagogi pembelajaran ialah kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Dengan kata lain, pedagogi ialah sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Secara umumnya, pedagogi merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru di sekolah. Sebagai satu bidang kajian yang luas, pedagogi melibatkan kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi antara guru dan pelajar. Di Malaysia, pedagogi yang melibatkan murid berfikir telah lama dilaksanakan, iaitu melalui program seperti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif yang dikenali sebagai KBKK yang dilaksanakan di sekolah pada tahun 1994. Program ini diteruskan dan dimantapkan dengan pengenalan KEBAT iaitu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi seperti yang disarankan dalam PPPM bermula 2013 hingga tahun 2025. Manakala di negara Singapura pula, pedagogi pembelajaran diperkenalkan menjelang tahun 2004. Kerajaan Singapura telah mengenal pasti lebih kurang jenis kerangka pedagogi yang mereka ingin bekerjasama dan menggunakan slogan Teach Less, Learn More. Rangka kerja ini mengesah para guru untuk memberi tumpuan kepada kualiti pembelajaran dan penggabungan teknologi ke dalam bilik darjah dan bukan hanya kuantiti pembelajaran dan penyediaan peperiksaan. Terdapat beberapa perbezaan dari segi aspek pedagogi pembelajaran di negara Malaysia dan juga di negara Singapura. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan aspek-aspek pedagogi yang ditekankan di Malaysia. Antara aspek yang ditekankan di Malaysia adalah menambah pengetahuan tentang isi kandungan sesuatu subjek. Hal ini secara tidak langsung akan memastikan guru tersebut akan memahami motifnya untuk mengajar subjek tersebut pada hari tersebut. Selain itu, aspek pedagogi di Malaysia juga menekankan 6 aspek iaitu kefahaman, transformasi, pengajaran, penilaian, refleksi dan juga kefahaman baru. Akhirnya, aspek pedagogi di Malaysia juga melibatkan murid berfikir melalui pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi. Hal ini secara tidak langsung akan membantu murid untuk berfikiran luas. Manakala, aspek pedagogi di Singapura pula menekankan para guru untuk memahami kandungan subjek dan matlamat. Hal ini juga akan membantu guru-guru untuk menerangkan subjek tersebut dengan lebih jelas dan teliti kepada para pelajar supaya mereka dapat faham dengan jelas. Selain itu, aspek pedagogi di Malaysia juga menekankan untuk memahami teori dan kajian berkaitan pengajaran tersebut. Di samping itu, ia juga menekankan untuk memahami teori-teori dan kajian pelajar dan pembelajaran supaya sesi pembelajaran berjalan dengan lancar. Kedua-dua negara, Malaysia dan juga Singapura, melaksanakan amali bagi subjek kimia. Amali subjek kimia dilaksanakan secara praktikal
supaya pelajar-pelajar dapat mengenali radas dan bahan di dalam makmal serta akan mempelajari cara untuk menjalankan eksperimen. Zainal dan Atal yang mendapati bahawa pelajar yang kerap menjalankan kerja amali yang berpusatkan pelajar berkemungkinan mencapai penguasaan keseluruhan proses sains yang lebih tinggi. Tetapi untuk melaksanakan amali, ia memerlukan perancangan guru, masa dan kelengkapan makmal yang sempurna. Justru, tidak semua guru yang mampu melaksanakan amali setiap kali bersama pelajar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kandungan pembelajaran di Singapura. Kandungan pembelajaran di Singapura sentiasa dikubal dan diperkemas untuk mencapai standard lokal dan juga antarabangsa. Fungsi utama untuk mengubal kandungan pembelajaran ialah untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan minat pelajar serta membekalkan variasi dan fleksibiliti dalam dunia pendidikan. Kurikulum juga lebih memfokuskan kertas kerja dan tugasan projek yang melibatkan penyelesaian masalah. Hal ini demikian kerana pelajar akan lebih peka dan fokus terhadap isu semasa dan juga isu dunia serta menjadi pengguna yang baik. Selain itu, warga negara yang berumur 20 tahun diwajibkan untuk berkhidmat selama 2 tahun di National Service. Hal ini membuatkan mereka untuk menggunakan segala aplikasi sains dan matematik untuk mencipta strategi-strategi yang baru untuk melindungi negara mereka. Terdapat 13 topik, manakala di Singapura terdapat 22 topik. Di Malaysia, pada topik ke-12, pelajar akan ditekankan dengan konsep polimer, iaitu kegunaan konsep plastik. Di Singapura pula terdapat 4 topik yang berbeza berbanding di Malaysia. Topik ke-12, keseimbangan solubility. Topik ke-16, derivatif halogen. Topik ke-18, karbonil. Dan topik ke-20, nitrogen. Itu tidak melambangkan bahawa Malaysia tidak memberi fokus kepada 4 topik berikut. Manakala, keseimbangan solubility akan diajar dalam subtopik kadar tindak balas, derivatif halogen akan diajar pada topik keempat, jadual berkala unsur, karbonil akan diajar dalam sebatian kimia dan nitrogen juga akan diajar pada topik keempat, jadual berkala unsur. Maklumat yang kita boleh peroleh daripada senarai topik ini ialah Malaysia lebih memadatkan topik-topik yang diajar supaya pelajar dapat memaksimumkan penggunaan mereka ketika belajar di sekolah. Dengan mengaplikasikan konsep 13 topik ini, pelajar lebih berpengetahuan apabila mereka melangkah ke pendidikan yang lebih tinggi. Seterusnya ialah sistem penilaian. Kementerian Pendidikan ataupun Ministry of Education melakukan ujian kelas, pembentangan dan juga kerja berkumpulan. Pengecualian juga diberikan kepada pelajar yang berada di tahun peralihan demi memberi ruang untuk menghadapi sukatan pelajaran yang lebih sukar. Peperiksaan utama yang dilakukan di Malaysia terdiri daripada UPSR, PT3, SPM dan STPM. Manakala di Singapura pula PSLE, O-Level dan A-Level. Singapura juga memperuntukkan dana sebanyak 20% untuk sektor pendidikan. Selain itu, mereka menggunakan rasio pelajar kepada guru sebanyak 2:1. Pelajar di Singapura yang menduduki ujian Program for International Student Assessment yang menunjukkan kepantasan dan kebijaksanaan pelajar dalam 3 aspek iaitu matematik, sains dan pembacaan. Negara ini sering mendapatkan tempat pertama atau kedua. 3 cabang utama pendidikan di sekolah menengah ialah Express, Normal dan Normal Technical Stream. Pada bahagian ini, pelajar akan dibahagikan kepada 3 aspek untuk menduduki peperiksaan yang seterusnya. Antara kelebihan kurikulum di Malaysia, iaitu Malaysia menyediakan beberapa pilihan sekolah, sekolah menengah, sekolah akademik, sekolah teknik dan vokasional dan juga sekolah kebangsaan agama. Manfaatnya iaitu pelajar boleh memilih sekolah yang mereka minati untuk mencapai kejayaan yang mereka ingini. Malaysia juga menyediakan 2 jenis sekolah rendah iaitu sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan SJKC
dan SJKT, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk sekolah kebangsaan, manakala bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar untuk sekolah jenis kebangsaan. Manfaat yang kita boleh lihat di sini, ibu bapa boleh membuat pilihan untuk menghantar anak mereka ke sekolah yang dapat memberi manfaat yang besar kepada anak mereka pada masa akan datang. Sebagai contoh, menghantar anak Melayu belajar di SJKC, di mana mereka akan terdedah dengan pertuturan bahasa Cina dari pelajar dan guru-guru. Ini akan dapat memberi manfaat untuk mendapat pekerjaan kepada pelajar tersebut apabila ia dewasa, kerana pasaran Cina sangatlah luas dan dia berkemampuan bertutur dalam bahasa Cina. Penambahbaikan yang boleh dilakukan di Malaysia adalah pihak KPM memastikan bahawa sekolah rendah awam tidak perlu dikenakan sebarang bayaran yuran. Hal ini dapat mengurangkan beban golongan yang miskin, tambahan pula dengan waktu sekarang di mana ramai keluarga pendapatannya terjejas akibat pandemik COVID-19 sejak awal tahun 2020 yang lalu. Selain itu, menggunakan nisbah pelajar kepada guru iaitu 12:1, di mana guru dapat memberi pantauan yang ketat kepada pelajar untuk memastikan pendidikan pelajar itu lebih berkualiti. Itu saja dari kami. Terima kasih.